Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syaikh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd.
Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati. Semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya. Au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, Man sara ala darbi wasal. Barang siapa berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai. Moga-moga apa yang kita buat ini adalah satu jalan yang diredai Allah, jalan menuju kepada syurga Allah. Maka kalau inilah jalannya, insya-Allah pasti kita akan sampai ke destinasinya, yakni syurga Allah nanti di hari akhirat kelak. Insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kat mana? Itu surat 6. Oh. Nombor 4. Ya. Okey. Kitab Risalatul Tauhid Jawi Lama pada muka surat 5, pada baris kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, 4. Tempat bahasannya, mauduknya, kepada 4 tempat. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Yang kedua, pada zat Rasul-Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim
dan arat-arat sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Baik, kita sambung ini di bawah bab namanya Mabadi Asyarah. Mabadi Asyarah. Minta maaf cakap lah. Pertama sekali, kalau ada yang tak berminat nak mengaji, tak apa, tak perlu duduk dalam majlis. Tapi kalau betul nak mengaji, maka kita kena jaga adab dalam majlis ilmu. Tak kiralah siapa pun kita, berapa umur kita, kerana majlis ini majlis yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Baik. Yang keempat kita nak bahas di sini iaitu nama dia tempat bahasannya. Tempat bahasannya dalam bahasa Arab dipanggil maudhu'nya. Maudhu' ni dia ambil daripada perkataan wada'ain, wada'a. Wada'a tu artinya letak. Maudhu' artinya tempat letak. Jadi ilmu ni tempat letaknya kat mana? Ataupun secara mudah fahamnya yang nak dimaksudkan pada ilmu tauhid ni, ilmu tauhid ni bahas tentang apa? Pokok utama dia. Apakah bab utama yang dibahaskan di dalam ilmu tauhid ini? Itu satu. Yang kedua ni juga boleh juga kita maksudkan matlamat. Makna kata bila kita mengaji ilmu ni, apakah matlamat yang kita nak capai? Yang mesti kita dapat, yang mesti kita kuasai, supaya insya-Allah kalau kita berjaya khatam kitab ni nanti, keempat-empat bab ni kita dapat kuasai. Keempat-empat bahagian ni kita dapat fahami. Jadi kalau kita dapat kuasai, maka maksudnya berjayalah kita mendalami dan memahami ilmu ni. Bukan. Tak. Bukan pasal bercakap. Bukan pasal bercakap. Tak apa. Haji ingat mungkin dia bercakap belakang. Okey, baik. Balik kepada kitab kita tadi. Matlamat. Iaitu seolah-olah maksud kata bila kita mengaji kitab tauhid ni, maka empat ni jadi matlamat kita. Supaya empat ni kita dapat kuasai dan kita dapat fahami. Jadi kalau empat tu kita dapat, bermakna kita mengaji tauhid tu, makna kita lulus lah, ataupun kita kata kita dapat faham. Sebab itu antara ataupun tujuan utama apa yang nak dikuasai dalam perbahasan yang disebut sebagai ilmu tauhid ini. Itu maksud tempat bahasannya, maudhu'nya, kepada empat tempat. Okey, baik. Yang pertama, apa yang pertamanya? Dia ada empat tempat. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid ini, tempat perbahasannya yang pertama ialah membahaskan akan zat Allah.
Yang orang cakap apa? Yang jadi pokok utama dalam pengajian tauhid ni, kita mengaji tentang zat Allah. Zat tu maksud apa? Diri. Mengaji tentang diri Allah. Diri Allah Ta'ala. Cumanya kita mengaji diri Allah tu bukan maksud kita mengkaji diri Allah tu macam mana. Tidak. Sebab hukumnya haram. Kita tak boleh mengaji tentang rupa Allah ke, bentuk Allah ke, tak boleh. Sebab kita tak pernah melihat Allah. Jadi kalau kita cuba orang cakap apa, membayang-bayangkan Tuhan, apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Sebab cara otak kita berfikir, kita mampu membayangkan sesuatu yang kita pernah lihat. Kalau kita tak pernah lihat, kita takkan boleh bayang benda yang kita tak pernah lihat. Jadi kalau kita cuba membayang-bayangkan Allah, pasti yang kita bayang itu adalah makhluk, bukan Allah. Sebab tu bahaya bila kita sibuk nak fikir Allah tu rupa macam mana ke, bentuk macam mana ke. Sebab nanti apa yang bermain di fikiran kita tu bukan Allah, tu makhluk. Itu yang menyebabkan sesetengah orang, kadang-kadang orang tu jadi sesat bukan sebab dia tak mengaji, tapi dia terlebih mengaji pun boleh jadi sesat juga. Orang cakap belajar takat ni saja, dia nak belajar terlampau dalam sampai nak tahu Allah tu rupa macam mana, akhirnya terbayang-bayang di fikiran, akhirnya dia membayangkan sesuatu yang bukan sebenarnya Allah. Sebab apa saya kata kita hanya mampu bayang benda yang kita pernah lihat. Kalau kita tak pernah lihat, kita tak akan boleh bayang. Ada satu kisah, ada seorang ni di zaman tahfiz lah, belajar tahfiz, ada seorang ustaz ni dia cerita, masa dia mengaji tahfiz, ada seorang sahabat dia ni buta. Sahabat dia ni junior lah, dia ni tua sikit, abang senior. Yang sahabat dia ni muda lagi. Yang sahabat muda ni dia OKU, dia buta sejak lahir lagi buta. Tapi orang buta ni kepekaan dia kuat. Jadi budak ni rajin, budak ni baik, budak baik. Dia kalau solat berjemaah, dia paling awal sampai kuliah, duduk depan sekali. Hafal Quran pun banyak, juzuk dah. Satu hari tu nak semayang jemaah, budak ni sampai awal lah, duduk di surau, duduk saf depan dah, tunggu nak masuk waktu. Jadi sahabat saya ni, ustaz ni, masa tu zaman dia mengaji lagi lah, belum ustaz lagi lah. Lepas tu dia pun pergilah dekat adik ni, kat budak ni. Pergi. Dia duduk sebelah. Bila duduk sebelah, budak buta ni kata, ini abang ni dia tahu. Dia tak nampak. Macam mana tahu cakap kan? Kata buta. Saya agak je, dia kata. Lepas tu sajalah sahabat saya ni tanya pada budak ni, awak rasa saya ni macam mana? Macam mana rupa saya? Handsome ke tidak? Rupa saya tu macam mana? Kulit saya putih ke gelap? Apa jawab budak buta ni? Jawapan budak buta ni seolah-olah macam memberi tamparan kepada kita. Budak buta ni kata, bang, macam mana saya nak kata rupa abang macam mana? Macam mana saya nak kata abang handsome ke tidak? Handsome tu pun saya tak tahu macam mana. Macam mana saya nak kata kulit abang ni cerah ke gelap? Cerah pun saya tak pernah tengok, gelap pun saya tak pernah tengok. Gelap tu gelap diri saya lah gelap. Kan? Orang sebut macam-macam, warna macam-macam, hijau, kuning, biru, merah. Tapi saya pada hidup saya satu warna saja, iaitu gelap, hitam. Itulah hidup saya. Saya tak pernah melihat sebab saya buta katanya. Kan? Begitu juga kita ni, dari segi hakikatnya kita buta pada Allah. Sebab kita tak pernah melihat Allah. Macam mana kita nak menerangkan Allah tu macam mana? Sebab kita tak pernah melihat Allah. Macam si buta tadi, budak yang buta tadi, dia tak pernah melihat warna. Macam mana dia nak cerita pasal warna?
Macam mana dia nak cerita tentang rupa paras, sedang dia sendiri tak pernah melihat rupa paras diri dia sendiri. Saya kata rupa paras orang, diri dia sendiri dia tak pernah tengok. Begitulah juga hati kita ni. Macam mana kita nak menceritakan tentang Allah sedang kita tak pernah melihat Allah. Sebab itu di situlah nak maksudkan bahawa hukumnya haram untuk kita sibuk memikirkan atau membayang-bayangkan tentang bagaimana akan rupa ataupun diri Allah Ta'ala itu. Habis yang kita disuruh iaitu mempelajari akan sifat-sifatnya sahaja. Belajar sifat-sifat Allah. Nah, dengan belajar sifat-sifat Allah itulah akan membawa kepada mengenal Allah. Dengan belajar sifat Allah akan kenal kepada diri Allah. Seperti mana si buta tadi, dia mungkin tak pernah tengok buah apple. Dia tak pernah, bukan mungkin lah, memang tak pernah. Dia tak pernah tengok buah apple, dia tak pernah tengok buah pisang, dia tak pernah tengok buah durian. Tapi kalau orang bagi dia rasa buah, orang pepekkan buah apple tu, kulit dia bagi kat dia makan. Kemudian orang yang celik akan kata kat dia, ini buah apple. Dia pun rasa, oh macam ni rasa buah apple. Okay? Pepek pula buah pisang, bagi dia makan pisang. Lepas tu bagi tahu dia, ini buah pisang pula. Oh ni pisang. Pepek pula durian, bagi dia isi durian. Dia pun makan, oh ini rasa buah durian. Jadi bila-bila esok, kalau dia capai buah, dia makan, katalah dia tak tahu pun tu apple tak apple, tapi bila dia makan, dia rasa buah tu apple, dia tahu tak itu apple. Tahu walaupun dia tak tengok. Walaupun dia tak pernah tengok rupa apple tu. Tapi bila dia rasa pisang, dia akan tahu ni buah pisang. Bila dia rasa durian, dia tahu ini buah durian. Walaupun dia tak pernah tengok buah durian tu. Apa yang saya nak maksudkan? Sama macam kehidupan kita hari ni. Kita tak pernah tengok Allah, tapi kita belajar tentang sifat Allah. Bila kita kenal sifat, kita belajar sifat Allah, kita akan kenal Allah. Walaupun kita tak pernah tengok Allah tu macam mana, tapi dengan kita merasai sifat Allah tadi, kita belajar sifat Allah tadi, membawa kenal Allah. Ini di dunia. Maka nanti di hari akhirat, kan, ada satu hadis tu panjang, saya ringkaskan aja. Nanti di hari akhirat akan dibentangkan manusia semua. Kemudian yang si kafir apa semua dah diasingkan, dihumban dalam api neraka. Yang tinggal ni orang Islam saja, orang beriman. Munafik pun tak ada. Tinggal orang beriman. Kemudian sekali lagi Allah uji lagi di hari akhirat. Allah akan tunjukkan atau pamerkan semua jenis sembahan yang ada di dunia ketika dulu, yakni zaman kita hari ini. Keluar apa saja yang pernah disembah manusia. Kan? Keluar topekong, orang beriman kata ni bukan Allah. Keluarlah apa, pokok ke apa, kan ada orang sembah pokok, ini bukan Allah. Keluar binatang, lembu ke gajah ke apa ke, ini bukan Allah. Keluar matahari pun kata orang beriman kata bukan Allah. Sehinggalah akhir sekali dalam hadis sebut Allah mensingkapkan dirinya. Allah menyingkapkan sedikit dirinya. Macam mana? Wallahu a'lam. Saya tak mampu nak bahas sebab kita tak pernah tengok. Cuma dalam hadis sebut Allah menyingkapkan dirinya sedikit. Bila terus dia orang beriman nampak tak cakap banyak, terus sujud kepada Allah. Cuma timbul satu persoalan bila kita membahaskan hadis ni, kata guru kami, kenapa waktu tu orang beriman sujud terus? Sedangkan dia tak pernah tengok pun Allah tu, macam mana dia tahu tu Allah? Sebab apa? Sebab waktu tu dia melihat sesuatu yang dia tak pernah lihat. Itulah Allah. Selagi mana yang kita pernah lihat ni, ini masih lagi makhluk. Adapun nanti melihat sesuatu yang bukan makhluk. Contoh saya bagi satu contoh. Antara sifat makhluk ialah bergerak. Betul? Kita boleh bergerak. Lagi satu daripada sifat makhluk lagi, diam. Kita boleh diam tak senyap? Kita boleh bergerak dan kita diam. Dan bergerak diam kita ni mesti menerima salah satu dalam satu-satu masa. Kan? Kalau kita bergerak, kita tidak diam. Kalau kita diam, kita tidak bergerak.
Boleh tak kita bergerak pun tidak, diam pun tidak? Boleh? Siapa kata boleh? Kena hantar Tanjung Rambutan. Sebab gila. Mana boleh? Gerak pun tidak, diam pun tidak. Sebab bergerak tu makhluk, diam tu makhluk. Tiba-tiba bergerak pun tidak, diam pun tidak. Tak masuk ke akal. Tapi bergerak itulah sifat makhluk, diam tu sifat makhluk. Jadi Allah Ta'ala ni mukhalafah. Allah tak sama dengan makhluk. Dalam makna kata lain, Allah bergerak pun tidak, diam pun tidak. Macam mana kita nak fikir? Ini yang saya katakan sesuatu yang lain daripada makhluk. Jadi sebab tu orang beriman ketika itu, bila dia melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat, yang bukan dia tahu ini bukan makhluk, itulah Allah. Gitu. Sebab itulah ada pepatah ulama menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, siapa yang mengenal dirinya, barulah dia kenal akan Tuhannya. Maksud kenal diri itu, diri ni makhluk. Siapa yang kenal makhluk, barulah kenal yang mencipta makhluk. Maksud kenal makhluk, kenal sifat-sifat makhluk tu, maka sifat-sifat makhluk itulah bercanggah dengan sifat-sifat Allah. Macam kita kenal putih, baru kenal hitam. Kenal hitam, kita kenal putih. Sebab dia berlawanan. Gitu. Baik. Atau yang disebut yang pertama, tempat bahasannya iaitu pada zat Allah Ta'ala. Diri Allah. Dari segi sifat-sifat. Nampak? Belajar pasal diri Allah, tapi belajarnya itu dari segi sifat-sifatnya. Bukan belajar diri Allah tu membayangkan diri Allah. Tidak. Kita belajar sifat Allah. Belajar sifat Allah itulah akan membawa mengenal diri Allah. Macam tu. Macam tuan-tuan lah. Mungkin ada yang kat sini tak biasa dengar kuliah saya. Tak biasa pun kenal saya. Saya pun jarang datang sini pun. Kan? Jadi mungkin tak kenal lagi sifat saya. Cuma kenal. Diri saya tu kenal dengan sebab kenal nama. Apa? Sebab orang tulis kat dalam poster ke apa ke dalam WhatsApp group, tulis malam ni ada kuliah Ustaz Syakir Nasuha. Tapi kenal ke saya ni macam mana? Siapa saya? Diri saya macam mana? Melainkan orang yang dah biasa duduk dengan saya, mengaji dengan saya. Sampai kadang-kadang sampai tahap dia boleh kenal saya suka makan apa, saya suka minum air apa, saya suka pakai macam mana, pakai minyak wangi jenama apa, semua. Sebab apa? Itu semua membawa kepada sifat. Membawa kepada sifat. Bila mengenal akan sifat, walaupun gaya pakai saya tak sebiji macam saya pakai pergi kuliah, kadang-kadang kalau kat luar, di jalan dengan keluarga ke apa, kadang-kadang mungkin kadang serban saya tak pakai. Ataupun kadang-kadang ada masa saya tak pakai jubah, saya pakai t-shirt. Kan? Pergi mana, pergi kedai ke apa ke. Tapi walaupun saya tak pakai pakaian saya tu, pakaian macam saya pergi kuliah, ada orang dia boleh kenal juga. Sebab apa? Sebab dia dah kenal sifat. Kadang dia lalu je, dia nampak kereta saya, highlight, ni highlight Syakir ni. Itulah yang saya masukkan sebagai sifat. Tapi kalau orang hanya kenal diri, tapi tak kenal sifat saya, walaupun dia tersempak dengan saya pun, dia tak tahu tu saya. Sebab dia kenal saya, gambar dalam poster tu saja. Ada. Sebab tu, kalau tempat yang kita dah biasa kuliah, dia tak ada masalah sangat lah. Selalu kalau jemputan. Kadang-kadang negeri jauh. Pernah saya sekali ceramah, orang jemput ceramah di Terengganu. Saya dah sampai dah, saya kuliah ni kuliah subuh. Saya semayang subuh sekali dah dalam jemaah masjid tu. Habis kuliah subuh saya duduk apa semua kan. Lepas tu Tok Imam dia naik. Tok Imam dia pun umum. Minta maaf lah, ustaz tak sampai lagi kata. Padahal saya duduk depan. Dia kata ustaz tak sampai lagi. Kita pun senyap ya. Kita ingatkan dia maksudkan ustaz mana. Kita tak tahu lah kan. Lepas tu dia duduk pula kursi ni. Dia pula ceramah. Jadi ustaz belum sampai, saya ceramah dulu. Lepas tu AJK yang jemput saya tu baru sampai. Dia lambat. Dia kata, "Hui, tu ustaz." Orang ustaz. Minta maaf lah. Nak ceritanya sebab apa? Sebab dia tak kenal. Dia cuma tahu, mungkin dia dapat maklumat nama. Kan? Tapi dia tak kenal secara diri saya tu siapa. Macam tu.
Begitulah juga tuan-tuan, apa yang saya nak masukkan di sini bukan cerita pasal saya. Begitulah juga andai-andai kalau hidup kita ni sempat di zaman Dajjal keluar. Di situ akan berlaku percubaan dan ujian. Sebab Allah sengaja mengizinkan pada Dajjal ini dia ada sedikit power. Bukan dia ada power pun, hakikatnya Allah bagi sekejap. Sebab Allah bagi tu nak test kita. Sehingga kan dalam kitab-kitab sebut, dalam hadis sebut, Dajjal ni boleh menghidupkan orang mati. Tanah yang kering kontang dia boleh bagi subur. Jadi waktu tu ujian, orang tengok, ish, orang mati boleh hidup. Ni Tuhan lah ni. Nampak? Masa tu akan ramai yang akan ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab jahil. Sebab dia hanya tahu nama Allah, tapi dia tidak kenal sifat Allah. Nampak? Tak payah kata Dajjal. Ini baru cucu cicit Dajjal. Berapa ramai orang dah terpukau. Kalau Tok Bomoh boleh buat benda pelik-pelik sikit je, taksub dah kita. Masyarakat Melayu ni. Betul tak? Tok Bomoh tu teka je. Tok Bomoh tu kata, dia sampai-sampai tu, Tok Bomoh pun kata, saya dah tahu apa hajat awak. Dia tahu. Padahal Tok Bomoh tu saja ya. Kan? Lain kali Tok Bomoh pun tanya, apa hajat? Nah, waktu Tok Bomoh tu try ya. Depan rumah awak ada pokok pelam kan. Kebetulan lah. Macam ni dia tahu depan rumah kita ada pokok pelam. Kalau lah takdir kata takdir, takdir Tok Bomoh. Dulu ada orang tanam, sekarang dah ditebang. Wah, dia pandai kona. Kan? Tu kata Bomoh temberang. Kan? Tu Piramli buat cerita. Bomoh temberang tu tepuk. Pulut kuning kata. Padahal Bomoh belakang kena ikat. Ingatkan Bomoh tu betul juga, temberang juga. Nak ceritanya. Kan? Tu kata. Kan? Jadi kita takut bila kita tak kenal sifat-sifat Allah, maka kita mudah diperdayakan. Tunjuk sikit ada kelebihan-kelebihan tertentu habis. Itu satu hal, Dajjal punya hal. Satu lagi kemunculan Imam Mahdi. Sebelum zahirnya Imam Mahdi yang sebenar, dalam hadis pun sebut, akan muncul imam-imam Mahdi palsu. Di situ ujian juga. Kan? Kadang nampak orang ni macam hebat sikit, orang tu gini sikit, nampak ni macam ni sikit, ada pelik-pelik sikit. Tuan-tuan kena ingat, perkara yang mencari adat boleh berlaku kepada siapa-siapa pun. Tak semestinya dia orang baik sahaja. Dia boleh berlaku kat siapa-siapa. Contoh saya sebutkan. Kadang-kadang boleh berlaku kepada orang awam. Orang biasa je. Bukannya apa sangat pun, orang biasa je. Dia aksiden kereta hancur teruk. Tiba-tiba dia keluar daripada celah-celah kereta tu, luka sikit pun tak ada. Orang kata, hui, dia ni ada power ke apa? Bukan. Itu dipanggil ma'unah istilah dia. Ma'unah ni artinya pertolongan Allah kepada orang yang Allah kehendak. Kadang-kadang kita nampak benda tu pelik. Kan? Pada orang biasa. Boleh berlaku kalau Allah berkehendak. Sebab yang buat benda pelik tu bukan orang tu, Allah. Kan? Kadang-kadang dia boleh berlaku ke atas orang yang belum dilantik jadi Nabi tapi bakal jadi Nabi. Namanya irhas. Macam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilantik Allah jadi Nabi umur 40. Kan? Tapi sebelum 40 tu Nabi belum Nabi lagi. Tapi Nabi tu dalam ilmu Allah pasti dah dia ni pilihan Allah jadi Nabi. Jadi masa lahir dah berlaku perkara mencari adat. Dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah sebut, ada yang sebut Nabi lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan yang paling masyhur disebut Nabi lahir, Nabi boleh bercakap. Nabi sebut Alhamdulillah. Maka disambut oleh malaikat Yarhamukallah. Kan? Ada yang juga ada riwayat katakan Nabi sebut Allahu Akbaru Kabira Walhamdulillahi Kathira. Masa lahir tu, baby lagi. Kita baby wek gitu. Ni Nabi baby boleh bercakap. Orang cakap, pelik ni. Pelik tu boleh berlaku. Itu namanya irhas. Setelah Nabi dilantik jadi Nabi Allah, benda pelik berlaku. Macam Nabi Musa kita tongkat boleh belah laut. Nabi kita boleh belah bulan. Sebab tu bukanlah ulama membanding-bandingkan Nabi, tapi nak menunjukkan hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
supaya kita rasa bersyukur menjadi umat kepada Nabi yang paling hebat, yakni Nabi kita Nabi Muhammad. Kerana apa? Nabi Musa membelah laut, Nabi kita membelah bulan. Nah, jadi perkara tu pelik berlaku, itu namanya mukjizat. Bila berlaku ke atas nabi-nabi. Kalau berlaku ke atas orang yang kekasih Allah, ulama-ulama, wali-wali Allah, itu kita panggil karamah. Boleh berlaku semua. Kadang-kadang dia boleh berlaku juga kepada munafik, orang yang jahat. Kenapa? Jahat ni. Kita tengok dia ni jahat, buat itu, buat ini, kan? Tapi jadi kaya raya. Jadi apa nama, hidup dia tu nampak macam hebat lah. Duit banyak, apa semua, jawatan tinggi. Jangan kita keliru. Jangan kata, dia ni makna betul lah ni. Tak semestinya. Kalau dia ni tak melaksanakan Islam dalam hidup dia, walaupun nampak diri dia macam hebat dari sudut kekayaan duniawi, boleh jadi itu namanya istidraj. Benda pelik berlaku. Patut kita kata dia ni jahat, patut takkan Allah bagi dia nikmat macam ni. Tapi tengok hidup jahat, tapi dapat nikmat banyak. Itu namanya istidraj. Lepas tu kalau kita tengok hidup kita macam selesa aja, sihat tubuh badan. Orang kata, hang dah tua-tua pun tak ada penyakit lagi. Kita tengok orang dia. Kita jenis jaga makan. Dia kata, jangan. Jaga makan. Lepas sejam meninggal. Apa nak tahu? Jangan cakap besar. Sebab apa? Sebab Allah yang jaga kita. Allah yang selamatkan kita. Bukan kita hebat dalam mana pun. Jadi takut-takut dia ni tengok sehat tubuh badan, duit banyak, tapi sembahyang tidak. Itu namanya istidraj. Allah lambatkan dia punya nikmat-nikmat dunia, tapi Allah buat dia semakin jauh dengan Allah. Kadang-kadang orang kafir pun boleh berlaku perkara mencari adat. Dia tengok dekat TV tu, dia boleh jalan atas air. Kafir. David Blaine nama dia. David Copperfield. Pernah sekali dia orang, David apa tak tahulah, dia datang Malaysia ni. Dia kata dia nak hilangkan KLCC. Dia kata kerajaan Malaysia tak bagi. Sebab takut kalau hilang sungguh, lepas tu tak boleh datang balik. Jenuh nak bina balik. Dia tak buat. Tapi nak ceritanya, dia kata dia boleh hilangkan itulah, buat ni, buat. Kita panggil magic lah. Dan kadang-kadang jadi, dia buat tu. Terus apa pelik? Yang bagi jadi tu Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Semua izin Allah. Dan tu kenapa Allah izin? Itu namanya sihir. Itu namanya sihir. Apa yang saya nak masukkan di sini? Jadi, kalau apa-apa berlaku perkara pelik, tak semestinya orang tu bagus. Tak semestinya orang tu baik. Tak semestinya orang tu wali ke apa ke. Sebab perkara pelik boleh berlaku kepada siapa-siapa pun dengan kehendak Allah. Hatta ulama jawab, mimpi Rasulullah. Tak semestinya orang Islam, orang berimannya. Orang tanya ulama, adakah orang bukan Islam atau ahli maksiat boleh bermimpi bertemu Rasulullah? Boleh, kalau Allah kehendak. Jangan kita dengar, saya ni dah biasa mimpi dah, 14 kali dah mimpi ni. Dia ni bagus ni. Tak, belum tentu. Tak payah kata mimpi ni jumpa depan-depan. Siapa dia? Abu Jahal dengan Abu Lahab. Bukan mimpi, jumpa Nabi depan-depan. Dah kafir ke beriman? Jadi bukan ukurannya begitu. Ukuran dia takwa pada Allah. Beriman dengan Allah dan Rasul. Ikut Allah Rasul. Itu betul. Kalau setakat mimpi tapi tak ikut, tak payah kata mimpi. Abu Jahal, Abu Lahab kan mimpi jumpa depan-depan. Tak ikut kat Nabi. Tak beriman juga dengan Nabi. Jadi sebab tu kita, apa yang saya nak masukkan sini, kita berhati-hati. Di zaman hari ni, orang mengaku-ngaku Imam Mahdi, kan? Walaupun kita nampak macam, dia ni ada macam karamah ke, benda-benda pelik ke. Tak semestinya. Hati-hati. Jaga-jaga. Jangan cepat mudah terpedaya. Nampak dia benda pelik sikit, dia ni betul ni. Sampaikan ada orang kata PMX tu Imam Mahdi. Tu lagi pelik. Betul ni. Betul. Ada yang kata. Itu pelik sangat tu. Tak tahulah. Baik. Itu Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya.
Jadi kita kenal Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Pertama yang nak kena kenal apa dia? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20. 20 tu mana? Nanti kita belajar satu persatu. Tapi kita tahu bilangan dia dulu. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud sifat yang wajib bagi Allah? Okey, wajib di sini jangan kita keliru. Ini bukan wajib pada syarak. Nanti kita akan belajar bab hukum. Hukum ada 3. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Wajib di sini bukan maksud wajib syarak. Macam wajib kita semayang tu, bukan. Walaupun perkataannya sama. Wajib syarak ni makna buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tu wajib pada syarak. Kita semayang ni dapat pahala, tak semayang dapat dosa. Itu maksud hukum syarak. Tapi wajib yang di sini ni bukan wajib syarak, tapi dia wajib akli, wajib akal. Wajib akal ni dengan mudah ringkasnya bagi orang awam senang nak faham, maksudnya mesti ada. Jadi bila disebut sifat-sifat yang wajib bagi Allah, atau dengan kata lain, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah. Jadi sifat ni mesti ada pada Allah. Kalau sifat ni tak ada, tu bukan Allah. Itulah kita sebut sebagai mengenal Allah. Lepas tu kalau tiba-tiba manalah tahu kan, kita tak minta. Tapi manalah tahu sempat di zaman Dajjal. Harap-harap tak sempat. Sebab ulama' dulu-dulu sampai pernah ada yang berdoa, moga-moga jangan sempat di zaman Dajjal. Padahal dia ulama' kita lagi ya. Kita geng mamak. Kenapa? Ulama' pun takut. Bukan takut nak menghadap Dajjal tu, tak takut tu. Tapi maksud takut ni, takut dengan fitnahnya. Takut terpedaya dengan fitnahnya. Akhirnya bukan lawan Dajjal, ikut Dajjal. Itu yang dikhawatiri. Kenapa? Tapi manalah tahu kalau mana takdir Allah hidup kita ni, tuk-tuk sempat Dajjal keluar depan mata kita. Jadi tengok, nak tahu tu Tuhan tak Tuhan, ada tak sifat yang wajib ni pada dia? Sebab tu kita mengaji ni. Ini preparation kita untuk menghadapi akhir zaman ni. Ini dia sibuk kaji Dajjal keluar kat mana. Dia buat kajian, Dajjal mungkin keluar kat segitiga bermuda lah, apalah, buat kajian. Tutup Dajjal keluar belakang rumah dia. Orang tahu. Jadi tak usah sibuk nak tengok, nak cari Dajjal keluar kat mana. Dajjal akan keluar. Hang cari ke tak cari, dia tetap akan keluar. Sebab ni janji Allah, janji Rasulullah. Kenapa? Yang kita nak kena cari ni ilmu. Supaya kita kenal mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Mana kawan, mana lawan. Ni zaman hari ni Dajjal tak datang lagi, Dajjal tak keluar lagi. Kawan lawan pun dah tak kenal dah. Nah, orang yang anti-Islam, orang yang bersama kafir yang menentang Islam, dia boleh duduk sekali. Kenapa jadi macam tu? Sampai tak kenal mana lawan, mana kawan. Orang yang nak tegak Islam, dia benci. Nampak? Itu belum Dajjal lagi datang tu. Tu baru sikit aja. Itu pun dah tak boleh kenal dah. Bayang kalau Dajjal duduk depan mata. Macam mana nak kenal? Hitam putih pun tak kenal dah. Baik buruk tak kenal dah. Mana kawan, mana lawan. Kenal? Gitu. Baik. Azan dulu ke je? Terus je? Tengah semangat ni kan? Yang sifat-sifat yang wajib baginya, jadi ada 20. Lepas tu tak cukup dengan tu, kita kena belajar juga, iaitu sifat-sifat yang mustahil atasnya. Atasnya siapa? Atas Allah. Sifat apa pula makna mustahil? Makna mustahil mesti tak ada. Kalau wajib tadi mesti ada. Kalau mustahil pula mesti tak ada. Maknanya sifat ni mesti tak ada pada Allah. Kalau ada, itu bukan Allah tu. Sebab sepatutnya tak ada sifat ni. Macam tu. Nah, tu kita kena belajar pula apa dia sifat mustahilnya tu. Gitu. Lepas tu mengaji sifat wajib saja tak cukup. Dia kena mengaji sampai sifat mustahil. Baru dikira tahqiq, betul-betul mengenal. Kemudian yang akhirnya, dan sifat yang harus padanya. Ni siapa? Ya Allah. Apa makna harus? Harus boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ikut Allah, Allah nak buat ke tak nak buat ke, itu makna harus pada Allah. Jadi kena tahu juga apa dia sifat yang harus bagi Allah. Okey. Yang kedua, habis itu perbahasan yang pertama. Jadi matlamat kita yang pertama mesti menguasai mengenal Allah itu dengan sifatnya.
Itu sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil baginya, dan sifat yang harus baginya. Kemudian yang keduanya pula, pada zat Rasul-Rasul. Tadi zat Allah, ni zat Rasul. Kita pokok utama kita mengaji tauhid ni untuk kenal Rasul kita. Malah bukan Nabi Muhammad seorang, semua. Sebab tu dia sebut Rasul-Rasul. Semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul. Kita nak kenal. Tapi bukan kenal tubuh badannya, mengenal akan dari segi sifat-sifatnya. Kenal sifat Rasul. Rasul ni macam mana sifat dia. Dan ini juga penting. Dia kata, kalau kita tak kenal pun tak apalah Ustaz. Sebab Nabi Muhammad dah tak keluar dah. Nabi Muhammad dah wafat dah. Tapi ingat, ada seorang Nabi lagi akan turun. Ya, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir dari segi kelahirannya. Tapi ada Nabi yang belum wafat. Siapa Nabi itu? Nabi Isa alaihi salam. Dia akan turun semula ke bumi. Masa tu juga boleh jadi akan ada orang menyamar-nyamar. Dia ni Nabi Isa, dia ni Nabi Isa. Dia kata, nanti sekarang pun ada yang dah mengaku dia ni Jesus, dia ni Nabi Isa dan sebagainya. Nah, jadi macam mana kita nak kenal itu Nabi ke tak Nabi? Kenalah belajar sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu macam mana? Azan. Bagi laluan azan. Kalau nak azan pun boleh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
Ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah asyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah Muhammad Muhammad alladhi wa'adatah innaka lakum ada. Okay, kita sambung pada yang kedua kita mengaji perbahasan kita pada zat Rasul-Rasul, untuk kenal Rasul-Rasul dari segi sifat-sifat Rasul itu, sifat-sifat yang wajib baginya. Berapa sifat yang wajib bagi Rasul? 4. Ada setengah kitab kata 3, tapi sebenarnya sama je, cuma cara huraian tu kita kena tengok. Dan juga sifat-sifat yang mustahil atasnya, pun sama 4 juga. 4 wajib, 4 mustahil. Maksud wajib apa? Sifat yang mesti ada pada Rasul. Ada sifat tu, barulah dia tu Rasul. Kemudian tengok sifat yang mustahil. Mustahil artinya mesti tak ada. Tengok kalau nak kenal dia Rasul tak Rasul, tengok sifat. Kalau ada sifat yang mustahil, itu bukan Rasul, itu mustahil, dia Rasul. Tapi tak ada dia. Dan sifat yang harus padanya, sifat yang harus pada Rasul, makna kata harus bagi Rasul nak buat ke tak nak buat. Sifat dia tu macam mana nanti kita akan tengok pada pengajian dia nanti. Ini baru dia punya mukadimah aja. Itu perbahasan kita yang kedua. Dan boleh juga kita katakan sebagai matlamat kita yang kedua. Kita mengaji tauhid ni, pastikan kita dapat mengenal akan Rasul-Rasul kita dengan mengenali akan sifat-sifatnya. Macam mana sifat Rasul tu? Sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan juga sifat harusnya. Selesai. Yang ketiga, perbahasan juga dalam ilmu tauhid ni membahaskan pada segala kejadian. Kita mengaji tentang segala kejadian. Kejadian ni apa maksud? Kejadian ni sebenarnya diambil daripada bahasa Arab juga, iaitu kaun. Kaun tu kun, kan? Kita kalau baca surah Yasin, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kaun tu maknanya kejadian. Sebab tu kaun juga salah satu daripada nama makhluk. Nama makhluk ni banyak, salah satu namanya kaun. Kalau dia banyak, kaun tu kalau dia mufrad, dia satu. Tapi kalau banyak, dia jadi kainat. Maknanya kejadian-kejadian. Apa maksud kejadian? Benda yang dijadikan oleh Allah. Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arat-arat. Jirim arat ni apa pula? Kena kenal dulu, sebab nanti dalam perbahasan ilmu tauhid, jirim dan arat ni selalu disebut-sebut. Jadi kalau kita, yang sebenarnya ilmu tauhid ni taklah susah sangat. Yang menyebabkan kita jadi mengaji ni rasa susah, sebab kita tak faham term-term yang diguna pakai dalam ilmu tauhid. Perkataan-perkataan yang diguna pakai. Jadi untuk menguasainya, kita kena kenal dulu perkataan-perkataan. Bila Tok Syekh sebut jirim, apa makna jirim? Kita kena tahu lah. Bila disebut arat, apa makna arat? Yang tu kita kena tahu. Bila kita dah faham, bila dihurai jirim tu begini-gini, arat tu begini-gini, senang kita dapat tangkap. Tapi bila kita tak tahu jirim tu apa, arat tu apa, tanjizi hadis, tanjizi qadim lah apa, surihil qadim, daur tasalsul, dia perkataan-perkataan yang tak dapat di luar, hanya dalam pengajian tauhid akan dibahas. Sebab tu perkataan-perkataan ni jarang kita dengar, melainkan orang yang biasa mengaji, dia biasa dengar. Kalau tak mengaji, tak dengar. Betul Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamu wal ladina la ya'lamu. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Tak sama. Walaupun semayang sekejap lagi semua sama. Rukuk sama, sujud sama. Kita tengok semayang Jumaat penuh sampai belakang. Kan? Orang kalau semayang Jumaat. Kalau kuliah, mana pergi? Sebahagian besar yang semayang Jumaat penuh alasan macam-macam. Itulah, inilah, itulah, ginilah. Tapi kalau soal dunia, soal kerja, boleh tepati masa. Datang awal apa semua boleh. Tapi kalau bab akhirat, gitu gini, 1000 alasan kita lagi. Tapi bila tanya nak masuk syurga, jawab nak. Kalau macam itulah sikap dan perangai kita, tepuk dada tanya iman masing-masing, layak atau tidak aku masuk dalam syurga.
Kan tak? Kalau kita berlebih kurang soal akhirat ni. Tapi soal dunia kita pulun sungguh-sungguh. Kan tak? Tak saya AJK try buat tengok. Kan? Hari ni buh poster kuliah. Minggu depan tukar poster. Tulis situ jualan hangat. Kan? 80% diskaun. Dan ada cabutan bertuah. Dihidangkan juga makanan percuma kambing golek. Oh, jam depan ni. Sampai simpang depan sana. Sesak. Kena pakai rela. Kata. Tengok. Penuh orang. Berpusu-pusu. Betul dia cakap. Tak saya try buat tengok. Memang beza gila. Tiba-tiba dia datang. Dia tanya mana kambing ni? Tak kuliah tu. Kita buat kuliah rupanya. Tipu dia. Ada muka dia. Dia buat. Dia tanya kambing mana? Syurga nanti. Ada. Kita tak tipu betul. Dia datang. Amboi, orang kata kambing mau datang. Belajar bab hukum tak datang. Baik, itu dia. Ada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arah-arah. Okey, jirim ni apa? Pertama sekali, makna jirim itu sesuatu yang mengambil ruang atau mengambil lapang. Itu makna jirim. Sesuatu yang mengambil ruang atau mengambil lapang. Macam mana mengambil ruang, mengambil lapang? Ni, luas masjid kita ni berapa kaki persegi? Kira-kira mungkin 500 orang muat kot. Mungkin lah. Kalau penuh-penuh lah. Tapi 500 tu dah maksimum. Ada tiba-tiba ada seorang baru datang. Jadilah 501. Kata aku nak masuk boleh? Tak boleh ni. Penuh lah. Mampak lah ni. Sampai rapat ke pintu dah ni. Kawan yang duduk tepi tingkap terlekat tu kat tingkap. Dah rapat sangat dah. Kata tak boleh. Dia nak masuk tak boleh. Itulah maksud mengambil ruang, mengambil lapang. Kita ni bila kita masuk dalam satu ruang, kita dah mengambil ruang tempat tu. Lagi banyak, lagi ruang tu akan diambil sehingga ruang tu akan penuh. Itulah istilah bahasa Arab dipanggil jirim namanya. Jadi kita ni semua ni jirim. Dan jirim itu nama lain bagi diri makhluk. Kalau nak fahamnya maknanya zat makhluk lah, diri makhluk. Tapi ulama nak bezakan. Kalau zat kita pakai untuk Allah, diri Allah. Untuk makhluk kita tak sebut zat, kita sebut jirim. Tapi dari segi makna faham, sama je zat tu makna diri. Tapi jirim itu untuk makhluk. Kerana makna jirim itu mengambil ruang, mengambil lapang. Jadi makhluk ni sifat dia mengambil ruang, mengambil lapang. Mana makhluk? Semua makhluk. Dan kita kena faham juga, bila kita sebut makhluk, jangan nampak manusia saja. Apa makna makhluk? Makna makhluk ialah kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Apa maksud kullu ma siwallah? Setiap sesuatu selain Allah. Apa saja selain Allah, semuanya makhluk. Kerana yang bukan makhluk, hanya Allah sahaja yang bukan makhluk. Selain Allah, semua makhluk. Jadi bila sebut makhluk, jangan nampak manusia aja. Jangan nampak binatang aja. Jangan nampak tumbuh-tumbuhan aja. Jangan nampak jin aja. Jangan nampak malaikat aja. Jangan nampak iblis saja, dajjal saja. Termasuklah syurga neraka pun makhluk. Sebab syurga neraka bukan Allah. Jadi semua makhluk. Syurga, neraka, terang, gelap. Hari kiamat tu sendiri pun makhluk. Sebab hari kiamat bukan Allah. Semua. Siratul Muntaha makhluk, Hadratul Kursi makhluk, Arash makhluk. Semua langit 1 2 3 4 5 6 7 semua makhluk. Tu semua makhluk. Tu makna makhluk. Jadi makhluk ni itulah yang dipanggil jirim. Sebab tu makhluk dia bertempat, dia beruang, dia berlapang, dia ada ruang. Sebab tu syurga dia ada ruang dia ada lapang dia. Tapi Allah cipta syurga tu luaslah. Masuklah ramai mana pun tetap muat. Tapi dia tetap, sebab tu orang tanya ulama, syurga ni ada had tak? Ada dinding tak? Ya, ada had dia. Sebab dia adalah ruang. Bila ruang maknanya dia ada had. Kalau dia tak ada had, terlajak sampai ke neraka ni. Tak?
Neraka pun ada ruang dia, syurga pun ada ruang dia. Cuma ruang dia tu Allah cipta luas lah. Sampai berapa bilion manusia masuk pun pasti akan muat. Gitu. Pasti akan cukup. Sebab dia jirim. Semua ni jirim. Malaikat jirim, semua jirim. Cuma nanti kita akan belajar jirim tu dia ada pecah-pecah dia. Dia ada bahagian-bahagian dia. Tapi nak cerita bagi semuanya jirim, semuanya mengambil ruang. Sebab itu Iblis, Nabi kata Iblis masuk ke dalam badan kita ni melalui rongga-rongga. Sebab dia mengambil ruang. Dia masuk dalam badan kita, dia mengambil ruang dalam badan kita. Ya, sebab tu dia boleh masuk kat kita ni, dia masuk melalui rongga-rongga. Sebab tu Nabi pesan, bila kamu menguap, tutup mulut. Kerana kalau tak tutup mulut, setan akan masuk. Masuk. Dan ada seorang sahabat saya, dia buat kajian dengan doktor. Dia ustaz, dia buat kajian dengan doktor. Dia ustaz perubatan Islam ni, rawatan ruqyah ni. Hasil kajian mendapati bahawa orang yang terkena kanser boleh jadi kerana dalam badannya ada makhluk lain menumpang. Yang kita panggil istilahnya saka. Jin saka. Sebab dia buat kajian, doktor dia tengok pasien pesakit yang banyak kena kanser. Bila dibuat scan perubatan tu, rawatan Islam, dapati ada saka pada badan. Selalu macam tu lah. Nak kata wajib tu tidaklah. Tapi selalunya macam tu. Kebanyakan macam tu. Sebab apa? Dan ini pun tak pelik. Sebab memang dalam badan kita ni, jin setan ni dia boleh masuk melalui rongga-rongga. Lepas tu boleh jadi juga darah tersumbat. Boleh jadi sebab dia juga. Dia duduk situ. Blok. Kan? Darah tersumbat, darah tinggi, jantung tersumbat dan sebagainya. Sebab tu ada juga orang pergi merawat dengan rawatan Islam. Dengan doktor kata tak boleh buat apa dah. Doktor kata berserah je lah, tak boleh buat apa dah ni. Bila dia ikhtiar cuba perubatan Islam, hilang kanser dia. Boleh. Sebab tu juga dianjurkan kita dalam Islam, Nabi suruh berbekam. Bekam ni bukan suruhan main-main ya. Malah masa Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, masa itulah perintah suruh berbekam. Kan? Cuma berbekam ni tak sampai tahap wajib, tapi sunat. Sebab apa? Sebab berbekam ni mengeluarkan darah yang kotor. Boleh jadi darah yang kotor itulah ada darah yang diduduki oleh makhluk-makhluk yang jahat. Macam jin, setan dan sebagainya. Sebab tu darah kotor. Sebab tu bila orang berbekam, dia buang darah tu, dia tak boleh buang merata-rata dekat tong sampah ke mana dah. Sebab tu kalau kami, guru kami ajar, kena tanam. Ya, sebab benda tu takut dalam tu ada benda. Dan saya biasa juga dulu saya ada belajar kat perubatan apa semua. Dan pernah berlaku kita bekam satu orang, kita pun tak cek dulu, terus bekam, masuk benda. Jadi rimau terus. Betul bekam tu melekat kat atas badan. Rimau tumpuk ni di jalan. Dia saka dia datang. Dia marah sebab kita usik rumah dia. Rumah dia dalam saluran darah, dia duduk. Jadi benda tu memang ada. Sebab tu nak makan baca bismillah, menguap tutup mulut, tu semua Nabi ajar. Bukan ajar saja-saja tu, ada sebab. Sebab apa? Sebab ni sebab makhluk dia jirim. Dia mengambil ruang, dia mengambil lapang, dia masuk. Dia boleh duduk dalam ruang tersebut. Dan arak. Apa makna arak pula? Arak ni nama lain bagi sifat. Nama lain bagi sifat. Kalau kita sebut sifat, itu untuk Allah. Tapi kalau kita nak sebut sifat makhluk, kita tak pakai perkataan sifat. Kita pakai perkataan arak. Kerana arak ni juga dengan maksud sesuatu yang mendatang. Kerana sifat makhluk ni mendatang. Dia dulu tak ada dan dia tak kekal. Contoh, sifat kita berilmu. Kita berilmu kan sejak daripada kecil. Besar ni lah sebab mengaji-mengaji bolehlah ada ilmu. Tapi asal kita ilmu pun tak ada. Itu menunjukkan dia arak, dia mendatang. Asal tak ada. Asal kita semua jahil. Tak payah kata kita Imam Syafi'i ke, Dr. Yusuf Qardawi ke, lagi siapa, ulama-ulama besar, Syekh Ali Jumaah ke, semua ulama-ulama besar tu, asalnya dia pun tak tahu apa-apa. Dia pun tak dia tak erti apa masa kecil. Lepas tu dia belajar. Allah kurniakan ilmu pada dia, jadilah seorang yang alim. Nak ceritanya, bermula kita tu dengan kosong.
Sebab apa? Sebab sifat makhluk itu sifatnya arad, yakni mendatang. Dan dalam mendatang tak kekal pula. Alimnya seseorang tu tak kekal. Sampai masa mungkin dia dah lupa kadang. Kadang lupa ayat Quran, lupa dah hadis. Kalau dah tua sangat, macam tok guru tua sangat, kadang-kadang dia pun tak ingat dah sangat. Kadang dia pun tak mengajar dah. Dia hanya rehat gitu je. Gitu. Kadang-kadang macam tu. Sebab apa? Sebab sifat tu semua bukan kita punya, Allah yang punya. Allah bagi pinjaman aja. Kan? Tak kata tunggu tua. Itulah kita pun mengaji malam ni hangguk-hangguk siap tulis apa ustaz cakap. Kan? Ustaz batuk pun dia tulis, ustaz batuk tulis. Maknanya tekunnya dia mengaji. Tiba-tiba balik lagi, bukan doa ni contoh aja. Balik-balik jatuh. Kepala terantuk. Kan? Dia bawa pergi hospital, doktor kata hilang ingatan. Ingat balik tak apa dia belajar? Tak ada, hilang ingatan. Dia kata nak ingat dia belajar, nama dia tak ingat. Sebab hilang ingatan. Jadi ilmu tu bila-bila masa Allah boleh bagi. Dan bila-bila masa juga Allah boleh ambil semula. Sebab bukan kita yang punya. Dia hanya bersifat arad. Itu panggil arad. Iaitu sifat bagi makhluk. Sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan. Kita belajar mengenal makhluk ni sekira-kira kata Tok Syekh sebagai pertunjukan sahaja. Kita kenal makhluk ni semua sebagai pertunjukan dan juga dalil. Dalil artinya bukti atas wujud yang menjadikan dia. Bila kita tengok alam ni, maka dalam hati kita akan berkata, alam ni ada, mesti ada yang mengadakan. Sebab tu ulama ataupun Nabi sendiri pun suruh kita belajar mengenal alam. Tujuan mengenal alam untuk mengenal yang mencipta alam. Sebab tu nama dia alam. Alam ni diambil daripada perkataan alamat. Alamat ni maksud apa? Tanda. Alamat rumah kita tu menjadi tanda rumah kita. Lepas tu postman dia boleh jumpa rumah kita nak hantar surat, padahal dia bukan kenal kita pun. Sebab alamat tu ada, tanda tu ada. Lorong berapa, nombor berapa, taman apa. Itu jadi panggil alamat, jadi maksudnya tanda. Jadi alam ni sebenarnya semuanya adalah alamat. Alamat apa? Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Bila kita tengok satu alam, ingat Allah. Itu yang ulama sebut syuhudul kasrah fil wahdah. Melihat yang banyak, mengingat yang satu. Tengok alamnya, ingat yang cipta alam. Itulah namanya zikir. Bukan zikir hanya di lidah saja. Itu zikir dengan perbuatan. Dengan cara dengan melihat. Melihat, ingat Allah. Melihat, ingat Allah. Kalau adalah benda ni pada setiap kita, kita takkan buat satu jahat pun, satu maksiat pun, satu dosa pun dalam setiap saat. Sebab apa? Macam mana nak buat maksiat? Setiap kali tengok alam, ingat Allah. Yang menyebabkan kita jadi terbuat maksiat sebab kita tengok alam tak nampak Allah. Tak ingat Allah. Sebab kita nampak hanya sekadar makhluk sahaja. Tapi kalau pandang apa pun ingat Allah, takkan nak buat maksiat. Gitu. Itu dia. Sebab tu dia kata pertunjukan dan dalil. Ini semua sebagai dalil atas wujud yang menjadikan dia. Allah nak suruh kita berfikir. Sebab Allah kata dalam Quran, afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Dalam Quran Allah cerita tentang kelebihan-kelebihan syurga. Hebatnya syurga, cantiknya bidadari syurga. Syurga tu mengalir sungai di bawahnya. Macam-macam lah kehebatan-kehebatan syurga. Apa maksud? Bila kita tengok syurga, bukan kita tengok, bila kita baca tentang kehebatan syurga, keindahan syurga, hebatnya syurga, apa yang kita terfikir? Kalau orang awam dia tak nampak. Tapi kalau ahli ilmu, apa yang dia nampak, apa yang dia fikir, kalau syurga sudah hebat, kalau syurga sudah indah, bagaimana pula yang penciptanya? Boleh faham? Kalau kita tengok, kalau kita faham syurga tu dah hebat dah, syurga tu dah cantik, yang cipta syurga macam mana? Contohlah, kita tengok telefon ni. Telefon kita ni, canggih. Tak macam telefon zaman dulu. Zaman lah ni, button pun tak ada. Skrin saja. Tapi dia boleh scan jari kita, tekan mana apa semua. Waktu macam-macam maklumat boleh bubuh dalam ni. Kadang-kadang file-file pejabat semua bubuh dalam ni. Padahal file pejabat bubuh dalam rak pun tak muat. Tiba dalam handphone kecil boleh bubuh. Semua ada ni, nombor telefon boleh cakap dengan orang. Orang tu jauh mana pun boleh cakap ni. Kita kena canggih.
Bila kita tengok handphone ni canggih, apa kita kata? Kalau orang yang bijak dia kata apa? Ish, canggih telefon ni. Mesti yang tukang cipta telefon ni atau yang reka ni, engineer yang buat telefon ni, mesti orang ni tu bijak. Mesti orang tu orang hebat. Mesti orang tu pandai. Padahal dia tak pernah jumpa pun siapa yang reka telefon ni. Tapi dengan memandang hasil dia akan nampak orang tu bukan calang-calang orang. Bukan orang biasa ni yang buat telefon ni. Kalau biasa takkan jadi telefon macam ni. Macam tu juga saya nak maksudkan, bila kita tengok alam ni hebat, alam ni indah, bayangkan yang mencipta alam tu macam mana. Kita tak kenal, kita tak nampak Allah, tak pernah jumpa Allah, tak pernah sembang dengan Allah. Tapi kita tengok bukit bukau, kita tengok burung-burung, kita tengok apa macam-macam binatang alam yang indah-indah. Macam mana Allah? Kalau alam ni pun sudah indah, yang ciptanya macam mana agaknya? Dia akan timbul dalam hatinya rasa rindu dan tak sabar bertemu dengan kekasihnya, iaitu Tuhannya. Sebab tu dalam kitab Jawharul Mawhub, Tok Syekh sebut, Al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Kalau orang yang dia betul-betul makrifah, nak mengenal Allah, sampai tahap dia menanti kematiannya kerana dia tak sabar bertemu dengan Tuhannya yang sangat indah, yang sangat hebat. Sebab dia dah mengenal yang lebih hebat dan yang lebih indah. Tapi kalau orang yang jahil, tak kenal Allah, dia tengok alam ni indah, cukup dengan keinginan alam menyebabkan dia terpukau. Itu yang jadi gila dunia. Itu yang istilah namanya hubbud dunia, cinta dunia. Padahal dunia ni memang indah, tapi bayangkan yang cipta dunia lebih indah. Kenapa kamu tergila-gila dengan dunia ni? Nampak? Kita terpukau, tertipu dengan keduniaan. Pulunlah dunia. Yang cipta dunia dia tak sibuk nak mengaji. Yang dunia ni sibuk dia kaji. Gitu. Enak. Jadi atas wujud yang menjadikan dia. Selesai. Yang ketiga. Jadi matlamat kita yang ketiga juga, iaitu kita belajar mengenal alam, mengenal makhluk, mengenal jirim-jirim dan arat-arat dengan tujuan supaya kita dapat mengenal Tuhan kita. Dapat mengenal Allah. Macam kalam yang saya sebut tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal makhluk, maka akan membawa kepada mengenal Allah. Kenal Allah. Sebab tu sepatutnya orang mengaji sains ni lagi kuat akidah dia, lagi kuat tauhid dia. Tak kiralah sains apa pun. Contoh sains biologi, dia bedah badan manusia, nampak jantung, dia tengok jantung berdegup, dubdak dubdak dubdak. Mesti timbul persoalan, macam mana jantung tu boleh berdegup? Siapa yang gerakkan dia degup dia tu? Bukan ada motor dalam ni. Belah jantung, bukan benda apa, macam mana dia boleh bergerak kembang kencut. Bila dia kaji punya kaji, Allah, dia akan nampak Allah. Allah lah yang buat semua ni. Allah lah yang gerakkan. Dan bila Allah kata tak bergerak, maka jantung yang kembang kencut tu dah berhenti, tak bergerak. Buatlah kajian apa pun. Kita makan nasi lemak. Dalam nasi lemak ada apa? Ada sambal. Dalam sambal ada apa? Ada cili. Cili tu datang daripada mana? Pokok cili. Pokok cili tu datang daripada mana pula? Benih cili. Benih cili datang daripada mana? Bila hujung-hujung kaji punya kaji, last kali jawapan dia siapa? Allah. Tak nampak lain lah. Itu kata syuhudul kasrafil wahdah. Biar nampak Allah. Biar pandang apa pun Allah. Allah. Barulah segala apa dia buat, syukur. Hati dia Allah. Itu yang kita nak. Ini permulaan nak ke arah situ dengan mengaji ilmu tauhid. Membawa hati kita selalu mentauhidkan Allah, pandang apa pun ingat Allah. Yang keempat, yang terakhir, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar. Yang keempat, yang dibahaskan dalam ilmu tauhid ini, membahaskan tentang pegangan-pegangan, i'tiqad. Apa yang kita pegang. Pegang ni maksud mana? Yakin. Umpama, kalau kita macam nak terjatuh, kita akan berpaut kepada sesuatu untuk menyelamatkan nyawa kita. Pasti kita akan berpaut dengan sesuatu yang kita yakin dia kuat. Itu sebab disebut sebagai
pegangan. Mana kita pegang. Sebab tu Allah kata pegang tali Allah. Sebab tali Allah tu yakin. Dia tak akan putus. Tali lain putus. Pegang maknanya pegang. Itu akidah. Tapi kalau kita berpegang pada benda yang tak ada dasar, tak ada keyakinan, pegangan tu rapuh. Akhirnya jatuh. Gitu. Itu maksud pegangan. Dan kepercayaan. Kepercayaan maknanya percaya. Bila kita percaya, kita akan serah pada dia. Contoh, kenapa tuan-tuan simpan duit dalam bank? Berani betul. Bukan sikit lah tu. Ratus-ratus, ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Letak kat situ. Kalau orang tu buat lesak ni lah. Tak Ustaz, saya percaya lah. Sebab percaya. Bila kita percaya pada sesuatu, kita sanggup serah sesuatu yang berharga. Atau sesuatu milik kita yang kita sayang pun, kita sanggup serah. Sebab percaya. Tapi kalau tak percaya, dia kata, tuan-tuan, lepas ni tak payah simpan duit dalam bank. Kalau nak simpan duit, bagi kat saya. Tak nak. Ustaz siapa, kami pun baru kenal je. Dia percaya ke Ustaz ni? Kan tak tahu senyap ke? Nampak? Sebab percaya. Sama juga dalam hidup. Bila kita sebut kepercayaan kepada Allah, kita yakin pada Allah, segala urusan kita serah pada Allah. Ya Allah, aku serah urusan hidup aku, urusan isteri aku, urusan anak-anak aku, urusan makan minum aku, rezeki aku, semua aku serah kat Engkau. Aku serah kat Engkau, wahai Allah. Aku cuma usaha saja. Kita usaha pergi cari duit, tapi duit tu kita letak kat bank. Kita usaha, apa yang kita nak buat, kita usaha. Kemudian keputusannya serah pada Allah. Itu sebab apa? Sebab kita percaya. Tapi ada orang dia tak serah pada Allah. Dia tak yakin soal rezeki, tak yakin. Kalau hantar anak ngaji pondok, ngaji sekolah agama, ngaji tahfiz, ada ke masa depan ni? Sebab apa? Sebab dia tak percaya. Dia tak yakin dengan meletakkan belajar agama ni ada rezeki. Sebab dia pandang rezeki duduk dekat SPM. Rezeki duduk dekat sijil degree. Rezeki duduk dekat majikan, dekat bos. Lepas tu masa PKP iaitu lockdown 2 tahun, berapa ramai kena berhenti kerja. Fras menonggeng berhenti kerja, sanggup terjun Jambatan Pulau Pinang. Ada yang ambil jalan nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia rasa, habislah aku dah tak ada kerja, aku dah tak ada duit, matilah aku. Dia nampak selama ni duit dia datang daripada bos dia. Dia nampak hidup dia selama ni yang jaga hidup dia tu bos dia tu, majikan dia tu. Bila majikan dia dah tak ada, dia pening. Jadi bermakna selama ni Tuhan dia bukan Allah. Tuhan dia majikan dia. Jaga-jaga nampak benda ni remeh tuan-tuan. Masuk dalam lubang kubur nanti, malaikat tanya, "Man rabbuka?" Bermacam-macam jawapan akan keluar. Bila kita tidak mengaji ilmu agama, kita tak mengaji tauhid, tak kenal Allah. Nampak dari sudut luar zahir, kemaslah. Kopiah atas kepala, pakai baju Melayu, kain pelekat. Kulu kilir. Walaupun kita pergi balik masjid. Tapi kalau kosong, ilmu pun tak ada, macam mana kita nak kenal Allah? Sebab tu Imam Ghazali sebut, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Apa maknanya? Tak sah ibadah seseorang, melainkan setelah dia kenal siapa yang disembah. Walaupun sekalipun kita rajin buat ibadat, kita rajin sembahyang, tapi kalau kita tak kenal siapa kita sembah dalam sembahyang tu, tak ada guna sembahyang. Tidak sah sembahyang. Sebab tu kita kena faham ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kena mengaji. Bukan mengaji ni sebagai satu bentuk ada tak ada sudah. Kadang-kadang ada orang anggap kuliah ni sekadar nak menunggu masuknya waktu isyak. Lepas tu bila dah bunyi tik-tik, boleh apa semua, dah Ustaz, ni isyak dah. Bayang. Kalau sekadar nak tunggu masuk waktu isyak, baik saya tak payah datang sini. Sebab saya boleh tunggu masuk waktu isyak di pondok saya. Sebab di sana pun masuk dah waktu isyak. Masuk? Kalau sekadar saya pun nak tunggu masuk waktu isyak, baik saya duduk sana. Daripada jauh-jauh saya nak datang ke sini. Dengan berapa selekoh. Dengan naik kenderaan tu pun mungkin ada risiko. Boleh jadi macam-macam, aksiden ke apa. Tapi kita datang di sini sebab atas tujuan yang sama. Apa dia? Untuk menuntut ilmu. Untuk kita kongsi ilmu. Belajar tentang mengenal Allah. Jadi bila belajar mengenal Allah, tu sadut sibuk lah.
Dia nak fikir bila nak berhenti apa semua. Kalau macam tu sifat kita tak akan dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Sebab ilmu ini sifat dia mahal. Sifat dia sombong. Sifat dia sombong. Kalau kita bagi tumpuan 100% pun, percayalah cakap saya, kita hanya bawa balik 50% sahaja. Kita tak bawa balik semua. Itu bagi tumpuan penuh tu. Tumpuan penuh 100%, bawa balik 50% sahaja. Kalau kita bagi tumpuan 50%, kita hanya bawa balik 25% sahaja. Kalau kita bagi tumpuan 20%, hanya 10% saja kita bawa balik. Kalau kita bagi tumpuan 10%, 10% kita bagi tumpuan. Bagi salam pertama masa mula-mula kuliah dengan salam akhir sebelum habis kuliah. Tu je yang dia dengar. Lain raib guyuk. Apa yang kita bawa balik? 5% saja. Tu bini tanya, dah tadi abang belajar apa? Tahulah, aku dengar ustaz bagi salam aja. Tak, ni cerita betul. Kan? Tak apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa macam benda ni tak penting dan tak perlu, tak apa, tugas saya hanya kongsi dan sampaikan. Sebab kita semua akan lalui. Kita semua akan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Masa mati nanti, baru kita sebenar-benar yakin. Masa tu kita akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Kalau aku tahulah, macam ni soalan malaikat nak tanya, dan aku tak bagi ustaz hari tu berhenti kuliah. So sambung lagi, ajar lagi sampai betul-betul aku faham. Betul. Soalan pertama saja, marah buka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal Allah, mana nak boleh jawab siapa Tuhan kita? Atas dunia ni, atas tanah, masing-masing jawab Allah. Kan? Kita tanya mak rempit, tak payah kata yang datang masjid. No, nak mak rempit kita tanya. Siapa Tuhan? Mak rempit pun jawab Allah. Padahal mengaji tak dia? Tak mengaji. Tak payah kata mak rempit. Acong mutusami. Kalau kita tanya dia, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah. Dia jawab. Dia boleh jawab tak Allah? Bolehlah jawab atas tanah, dalam tanah, agak-agak kalau ditanya malaikat, dia jawab tak Allah. Sebab yang nak jawab dalam tanah nanti bukan mulut. Mulut ni keras kaku. Sebab kita dah jadi mayat. Badan kita tak bergerak dah. Keras kaku mulut ni. Yang jawab itu roh. Makanan roh ialah ilmu. Makanan jasad nasi. Makanan roh ilmu. Kalau roh tak ada ilmu, macam mana dia nak jawab? Tu. Kat situ masalah dia. Bila kita tak boleh nak jawab, itu baru soalan pertama. Malaikat tibai kedebung 7 petala bumi tenggelam dalam tanah. Itu baru soalan pertama. Guru kami kata apa? Kalau soalan pertama pun dah tak boleh jawab, bayangkan soalan seterusnya. Kalau kita jawab exam kat sekolah pun, selalunya soalan depan-depan cikgu bagi soalan senang lagi. Soalan pertama tu okey lagi, soalan kedua okey lagi. Soalan yang susah ni kat belakang. Tapi kalau soalan pertama pun kita tak boleh jawab, bayangkan soalan yang ke-10, yang ke-20, yang ke-30, yang ke-100. Allahu Akbar. Kata. Dan kepegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar. Kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampai, kita dengar sampai kat telinga kita, ulama-ulama sampaikan kat kita pegang dan kita percaya. Ini dipanggil perkara-perkara sam'iyat nama dia. Sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya perkara yang kita dengar daripada perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Dan kadang-kadang apa yang Nabi cerita boleh jadi ada dalam Quran tak cerita. Jangan kita salah faham pula. Contoh, saya bagi contoh. Soalan kubur dalam Quran tak cerita. Dalam Quran tak cerita pun tentang soalan kubur. Tapi soalan kubur ni siapa cerita? Nabi cerita. Jadi sebab tu ulama jawab, siapa pegang Quran sahaja dan tolak hadis, kafir. Jadi yang mesti orang Islam beriman, Quran pun pegang, hadis pun pegang. Gitu. Sebab tu kita tak boleh mengaji Quran saja, hadis pun kena mengaji. Sebab kedua-dua tu pegangan kita. Kadang-kadang ada perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, tetapi dalam Quran mungkin tak disebut. Kadang-kadang dalam Quran sebut dasar saja, tak sebut dengan jelas. Hadis sebut dengan jelas. Jadi kena memahami kedua-dua tu.
Seperti hal-halnya, seperti dikata hal-hal syurga. Nabi bagi tahu syurga ni macam mana, neraka. Yang ni perkara-perkara yang juga disebut sebagai perkara ghaibiyat. Ghaibiyat ni maksudnya perkara-perkara yang ghaib. Apa makna ghaib? Makna ghaib dua. Satu, makna ghaib ialah tidak hadir di mata. Kita tak pernah tengok dengan mata kepala kita, kita tak pernah tengok. Itu juga dipanggil ghaib. Contoh roh, malaikat, jin. Mana kita pernah tengok dengan mata kita ni? Kan? Yang kedua makna ghaib tidak hadir di akal. Kita takkan boleh fikir. Belajarlah. Untuk guru kata, ustaz-ustaz kata, malaikat itu dicipta daripada cahaya. Tapi kita boleh bayang cahaya macam mana? Adakah macam cahaya lampu? Tak. Cahaya macam mana? Kita tak tahu. Lepas tu kita belajar pasal syurga. Syurga ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nah, disebut dalam kitab Sairus Salikin, bidadari syurga tu pipi dia laksana cermin kerana terlampau licin. Terlampau licinnya pipi dia macam cermin. Lepas tu kita ambil cermin buh kat pipi macam ni ke? Tak. Nah, kita boleh agak-agak dia tapi ketepatan sebenar tak terjangkau dek akal kita. Macam mana? Nanti hari akhirat baru kita tahu. Masa tu kita rasa baru tahu. Macam ni lah, macam saya sebut tadi lah. Kita rasa macam kita kurang nak ambil berat soal-soal agama, kita buat tak kisah dunia kita ni. Tuk-tuk mati. Bila mati, semua yang kita pernah dengar dulu benar-benar terjadi depan mata kita. Munkar Nakir dah datang. Sebelum Munkar Nakir tu malaikat maut dulu. Masa tengah nazak tu. Masa tengah nazak tu, dua alam serentak akan kita nampak. Satu alam nyata ni, satu lagi alam roh nak mula masuk. Sebab dia nak berpindah alam. Waktu tu kita akan nampak orang yang hadir dekat dengan kita, jasad kita. Anak beranak datang, nangis-nangis tepi kita. Masa tu kita sedar lagi. Tapi kita dah semakin nazak, semakin orang cakap apa, lemah. Tak boleh nak gerak dah, diam. Tapi mata nampak lagi orang datang. Dalam masa yang sama juga, kita akan nampak satu makhluk yang kita tak pernah lihat. Makhluk tu akan datang, namanya malaikat Israel. Dia akan datang dan dia akan duduk di tepi kita untuk tarik nyawa kita masa tu. Dan dia mula tarik daripada kaki. Tak percaya, kalau ada orang tengah nazak nak meninggal, pergi ziarah. Dia tak tarik laju, dia tarik ada masa. Cuba pegang kaki dia, kadang-kadang kaki dia dah mula sejuk, tapi bahagian badan panas lagi. Sebab roh tu dah mula keluar separuh. Sampai kat bahagian dada dia akan sedikit berombak. Kerana itulah keluarnya nafas yang terakhir. Dia bila keluar, dia akan keluar ke hidung. Dia akan tarik ke hidung. Kalau kita perhati betul-betul ke hidung tu, kita akan nampak macam ada sesuatu yang keluar daripada hidung. Macam, nak kata macam asap, tak asap. Habis dia. Lepas tu habis. Itu masa Israel. Lepas tu dah dibawa, orang pun dah mandi apa semua, bawa ke kubur. Masa tu pula datang pula dua makhluk yang selama ni kita dengar je nama dia. Tapi masa tu kita nampak betul-betul depan mata kita. Dan malah ulama sebut ada juga orang yang dia meninggal, dia ingat mimpi. Dia nampak ni jasad dia dah keluar roh dia. Dia nampak jasad dia baring kat situ, orang keliling baca Quran, menangis. Aku mimpi ke ni? Mimpi kot, nanti sedar, padahal tak sedar-sedar. Mana itu kenyataan sebenar. Baru dia tahu yang dia sebenarnya dah tak ada terus dunia ni. Masa tu menyesal ada, macam-macam ada. Allah, kalau aku tahulah, kalau aku dah aku tahu tak ada apa dah. Habis. Game over. Habis dah. Hidup kita dah habis. Sebab itu, kiamat ada dua. Satu kiamat sugra, satu kiamatul kubra. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat besar tiup sangkakala, huru-hara apa semua tu pecah gunung ganang tu. Tapi kiamat kecil apa dia? Kematian. Kenapa kematian ni juga disebut sebagai kiamat kecil? Sebab siapa-siapa yang sudah sampai kematian padanya, dia tak boleh ubah apa-apa dah. Semayang yang ditinggalkan, dah tak boleh qada. Puasa yang ditinggalkan, dah tak boleh nak ganti balik. Apa saja, ilmu yang dia tak mengaji, dah tak boleh nak mengaji dah. Sebab waktu tu bukan waktu untuk mencari lagi, tapi waktu untuk menerima segala balasan. Masa itulah soalan akan ditanya bertubi-tubi. Baca dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Ada seorang anak murid, dia mengaji dengan guru dia. Akhirnya guru dia meninggal. Guru dia dah tua, meninggal.
Dia pun teruskan kehidupan dia, dia jadi macam guru dia jugalah, mengajar. Sampai dia ni dah jadi tok guru. Dia ni pun dah tua. Dia ni anak murid ni, sampai tua. Sampai dia pun dah tua, dia jadi tok guru. Satu hari tu, dia teringat guru dia. Dia kata, rindu pula lah kat guru aku. Kenangan masa mengaji dengan dia dulu, masa muda-muda dulu. Akhirnya dia minta pada Allah doa, ya Allah, izinkan aku bertemu dengan guruku kerana aku nak melepaskan rinduku pada dia. Malam tu tidur, Allah izin mimpi guru dia. Dia pun tanya khabar guru dia di sana. Apa khabarmu wahai guru? Guru dia jawab, khabarku baik. Cuma soalan yang ditanya pada aku sampai hari ni belum habis. Padahal guru dia sudah meninggal hampir 100 tahun. Nah, 100 tahun dah meninggal, soalan yang ditanya kata dia masih lagi belum habis. Itu tok guru, kita tok garu. Bayang. 100 tahun dah meninggal, soalan tak habis lagi. Kalau kita kat macam mana? Pas satu-satu tanya, pas satu-satu tanya. Allahu Akbar. Mana? Tu dia. Benda-benda ni semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah, wajib kita imani. Itu yang dipanggil perkara sam'iyat dan ghaibiyat. Yang didengar, dan perkara-perkara yang ghaib, yang tak hadir di mata atau tak hadir di akal. Seperti hal-hal syurga, hal-hal neraka, hal-hal kubur dan sebagainya. Dan hal-hal hari kiamat. Benda-benda yang berlaku di kiamat tu, semua benda-benda yang pelik. Dajjal nanti, kita pun tak tahu rupa dia macam mana. Ya'jud Ma'jud. Kan? Nabi kata zaman Nabi hari tu dah berlubang besar ni. Kalau ikut logik akal, kalau zaman Nabi dah lubang besar ni, zaman kita takkan macam ni lagi. Silap dah lepas ke apa tak tahu. Tapi kita tak tahulah macam mana rupa dia, macam mana dia. Tu semua perkara-perkara yang kita dengar dan kita beriman. Cuma kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita kena ikut yang tahu. Siapa yang tahu? Yang maha mengetahui, Allah. Maka banyakkan hidup ni berdamping dengan Allah. Banyak ibadat dengan Allah, doa dengan Allah. Moga Allah jaga kita dan Allah selamatkan kita. Kerana kita berada di satu zaman yang dipanggil zaman fitnah, zaman yang diuji, zaman yang kita tak tahu mana betul, mana salah, mana baik, mana jahat. Inilah zaman dia. Jadi kita kena banyak nak mendampingkan diri kita dengan Tuhan kita, Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung nombor 5 dan seterusnya nanti pada kuliah kita yang akan datang. Nanti lepas ni perbahasan kita iaitu faedah ilmu ini. Apa faedahnya? Kita akan mengaji berkenaan dengan faedah pula, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Ada soalan ke kalau nak tanya? Kalau ada lah. Kalau tak ada, habis. Tak ada. Jadi cukup sekadar tu perbahasan tauhid kita. Jadi kesimpulan kita pada malam ni, kita membahaskan tentang apa kandungan utama yang terkandung di dalam ilmu tauhid yang mesti kita faham dan kita belajar dalam ilmu tauhid ni, yang mesti kita kuasai. Ada 4 perkara. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Rasul, yang ketiga mengenal makhluk dengan tujuan mengenal makhluk itu dapat mengenal Allah, dan yang keempat iaitu mengenal akan perkara-perkara sam'iyat dan ghaibiyat, perkara yang didengar perkhabaran daripada Rasulullah, dan perkara-perkara yang ghaib yang kita tak pernah tengok dengan mata kepala kita dan kita tak terjangkau di akal fikiran kita. Tapi sebabkan Rasulullah yang bagi tahu, wajib kita percaya. Pelik tak pelik, logik tak logik, bila Nabi kata wajib percaya. Jadi itulah keimanan, itulah namanya iman, itulah namanya tauhid, itulah namanya akidah. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita mengajikan ni, Allah memberikan kita tauhid yang sempurna, akidah yang sempurna, sehingga kita ni berada di jalan yang lurus, berlandaskan landasan yang betul, sehinggalah ke akhir hayat kita, dan sehingga akhirnya kita bertemu dengan Tuhan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.